علمنا وانفعنا بما علمتنا. InsyaAllah kita lanjutkan lagi perbincangan kita, itu permisalan yang ketiga. Permisalan yang ketiga, perumpamaan kehidupan dunia. Jadi kalau kita tengok sebelum pada ni, Ibnul Qayyim dia pilih kepada kita perumpamaan yang berkait dengan air hujan. Air hujan. Cuma kali ni air hujan juga, tetapi berkenaan dengan hujan yang menumbuhkan tanaman. Sebelum pada ni hujan yang membersihkan kotoran di lembah itu. Kali ni hujan yang menurunkan tanaman. Hujan yang menumbuhkan tanaman. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur aduk dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, datanglah perintah Allah menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan ia hancur lebur seolah-olah tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi perumpamaan ini Allah SWT nak timbulkan dalam diri kita itu supaya tazhid, kurang gemar kepada dunia, supaya timbul rasa zuhud, tidak membesarkan, tidak mengutamakan kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Kemudian satu perkara lagi, bila kita teliti, kita tadabbur ayat-ayat tentang Amsal ni, kita kena tengok sebelum dan selepas dia. Ia selalu kita sebut sebagai siyak dan sibak. Kena tengok konteks ayat. Jadi kalau kita tengok dalam surah Yunus ni, daripada beberapa ayat sebelum pada ni, Allah SWT cerita kepada kita manusia yang tidak mahu beriman, manusia yang mahu kekal dalam syirik, puncanya apa? Kerana mereka cinta kepada dunia. Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka tu tahu akhlak Nabi, keagungan Al-Quran, tetapi oleh kerana cinta kepada dunia mengatasi segala-galanya, dan mereka bimbang sekiranya mereka ikut wahyu, ikut Al-Quran, ikut Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi penguasaan mereka terhadap dunia, mereka tidak lagi menjadi pemimpin Quraisy. Jadi mereka bimbang, jawatan mereka itu dirampas oleh Nabi, maka sebab itulah mereka kekal dalam syirik. Jadi ayat ni menyatakan bahawa perkara-perkara yang kamu anggap besar, melebihi daripada tauhid kepada Allah, kamu lupa tentang akhirat, puncanya dunia. Sedangkan dunia, ni sifatnya. Jadi mesej tu dalam bahasa yang mudah kita kata, dunia tu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Apa yang dilihat oleh manusia itu hanyalah benda-benda yang mempesonakan mata sahaja. Dan benda tu tidak kekal lama, dia akan hilang dengan begitu cepat.
Kadang-kadang hilal mengejut. Bila hilal tu macam tak ada sesuatu pun yang kita miliki. Bila mana Allah Ta'ala kehendaki. Itu hakikat dunia. Maka sebab itulah kita orang beriman ni dituntut supaya bersedia untuk apa? Untuk kembali ke akhirat, diminta bersedia untuk mengorbankan nyawa dan harta benda untuk agama Allah. Sebab kehidupan dunia ni, walaupun kita tengok menarik, mempersonakan, itu semua adalah sementara. Bila mari keputusan Allah Ta'ala, lenyap habis, macam tak ada. Lagu tu dia punya cerita dia. Jadi unsur yang kita tengok di sini, Allah SWT menggambarkan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi Allah SWT sebut semua, air turun daripada langit, air turun daripada langit. Benda ni benda yang diakui oleh musyrikin Mekah. Tauhid tu, dari segi tauhid rububiyah tu, air Allah Ta'ala turunkan, hujan Allah Ta'ala turunkan. Cuma yang diminta daripada manusia hanyalah ibadat tauhid kepada Allah. Fakhtalata bihi nabatul ard. Mana bila hujan tu turun, maka masuk dalam tanah, capur molek, sebati dalam tanah tadi, maka dengan sebab itulah pokok tu tumbuh dengan cepat. Jadi dalam ayat ni kata Ibnul Qayyim, Allah SWT buat perumpamaan di sini, dunia sebagai sesuatu yang terhias indah di mata orang yang melihatnya. Bila manusia tengok ni, dia terpegun dan dianggap akan berterusan lagu ni. Itu panggil manusia terpedaya dengan dunia. Ightirar. Mereka terpedaya, tertipu dengan dunia sebab dia anggap kekal. Sedangkan dalam sejarah-sejarah pengalaman manusia hadapi, manusia lalui, hak mana hak tua ni dulu muda. Hak mana hak keduk ni, hak bokok, semua tu segok gapo tu 10 tahun dulu. Jadi manusia tu dia mudah tertipu dengan keadaan zahir. Maka sebab itulah dia menganggap itu akan berkekalan dan dia anggap itu adalah hasil daripada usaha dia. Dan sebenarnya ini milik Allah Ta'ala. Sebab bila Allah Ta'ala nak, dia ambil, dia tarik dengan mengejut. Dengan mengejut, tak kira lah waktu mana. Maka disebutkan di sini, hatta ataha amruna lailan aw nahara. Waktu musibah ni, bila Allah Ta'ala nak, dia tak kira malam kau siap, banjir. Dah. Dulu kita anggap banjir bulan Disember je. Lah ni bulan Oktober pun ada banjir, bulan Februari pun ada banjir. Begitu juga kalau banjir Pantai Timur. Dah, alah ni lembah pantai. Benda yang tepat yang tak pernah. Sebab itulah isyarat di sini, musibah ni dia tak nanti siang ataupun malam. Dua tu je. Dah. Begitu juga dalam skop geografi kita dan ni, tempat-tempat dulu kita kata kita belajar geografi dulu. Dah, tempat tsunami mana? Tak kena kita dulu. Tapi sekarang ni sudah ada. Jadi keputusan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menetapkan akan mari musibah, dia nak tarik semua benda yang diberikan kepada manusia dengan mengejut, itu boleh. Itu mengikut kehendak dia. Jadi perumpamaan ini dibuat supaya manusia tidak mengutamakan dunia. Bila manusia mengutamakan dunia, maka manusia tinggal akhirat, tinggal tauhid kepada Allah Ta'ala. Saya nak tinggal syirik. Hak kekal sebenar Allah SWT tunjukkan dalam ayat yang berikut. Wallahu yad'u ila daris salam. Oleh kerana dunia ni adalah tempat yang terdedah kepada binasa, sentiasa mari musibah, tempat yang sebenarnya adalah syurga, tempat yang kekal. Dan tempat yang kekal selamat itulah sebenarnya Allah SWT seru
kita, panggil. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan dia memberi hidayah. Mengkhususkan hidayah. Jadi hidayah di sini hidayah yang dapat menyampaikan seseorang itu kepada jalan kebenaran. Jadi biasanya kalau mengikut kehendak Allah ni, maknanya mengikut sifat Allah Ta'ala, peraturan Allah. Dia panggil konun hidayah. Bila disebutkan dalam ayat-ayat bahawa Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki itu makna mengikut adil dan hikmah dia. Adil ni macam mana? Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita dengan menurunkan wahyu, memilih seorang rasul dan diberikan kepada kita akal. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu dia punya kunci dia. Kami telah tunjukkan kepada manusia jalan hidayah, sama ada dia nak jadi orang bersyukur ataupun orang kufur. Tapi sebelum tu nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala uji manusia, dia bagi kepada manusia pendengaran, penglihatan. Mana panca indera ada. Kemudian diberikan wahyu, ditunjukkan wahyu, dihantar rasul. Jadi pilihlah, masing-masing kena pilih. Jadi hidayah itu adalah tanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Dia telah tunjuk jalan, cuma kita pilih. Jadi man yasha' tu sama-sama orang yang Allah Ta'ala kehendaki mengikut sifat dia. Jadi kalau orang tu bersedia untuk mendengar wahyu, mendengar peringatan, maka dia akan dapat. Jadi kita tengok di sini berkenaan dengan terpesona dengan dunia itu menjadi sebab kepada manusia tidak mahu beriman. Saya tinggal dunia. Tapi kalau manusia fikir dengan sebaik-baiknya, agama ni dia tidak pernah menghalang manusia daripada dunia. Cuma kena ikut kehendak Allah Ta'ala. Boleh nak ipun kekayaan, tapi wa'atu haqqahu yawma hasadih. Jangan lupa untuk memberi zakat pada waktu dituai tanaman itu. Itu permisalan yang kedua. Permisalan yang ketiga daripada surah Yunus, ia menggambarkan kepada kita dunia ni sifat dia sementara dan kita kena nilai dengan sebaik-baiknya. Dunia ni bukan tak ada nilai, tapi ada nilai. Tapi kalau nak nilai sebenar, mengikut nilainya yang hakiki, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala walaupun sebelah sayap nyamuk. Tapi bagaimanapun dunia ni penting. Dunia ni penting. Penting juga pada manusia. Sebab turun Al-Quran kepada kita supaya kita hidup atas dunia dengan hidayah. Sebab Quran itu turun untuk kita hidup. Sebab di akhirat kita mati tak boleh amal dah. Tak boleh beramal dah. Beramalnya atas dunia. Itu turunnya syariat untuk kita beramal atas dunia ni. Di hujung ayat ni, liqaumin yatafakkarun. Itu maksud dia. Maksud daripada perincian ayat-ayat ini dengan cara amsal supaya kita berfikir, tengok. Kita tengok tanaman yang subur dah. Apa kita punya refleksi diri kita tu bila tengok tanaman tu. Dalam ayat ni juga Allah SWT menggambarkan dunia ni, tanaman-tanaman ni bila penuh atas muka bumi tu dah. Akhazatil ardu zukhrufaha wazayyana. Wazayyana ni makna bumi tu berhias macam pengantin berhias. Janguk kala, dengan lecu bedok gapo semua. Jadi Allah Ta'ala gambarkan bumi ni macam pengantin yang berhias. Terpesona lah. Supaya malam pertama kita tengok pengantin tu ke mana dah.
Dengan bedok makeup tu, bila dia basuh muka tu kak. Tak ada apalah. Itu gambaran selalunya manusia tertipu. Kemudian kita pergi kepada perumpamaan yang berikut daripada surah Hud. Perumpamaan tentang melihat buta dan mendengar pekak dalam surah Hud. Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Cuma ada bunga lepas hal tu tak tahu dia silap setting tu dia tak ada bunga tu sama ke. Jadi Allah SWT menyebut di sini tentang golongan kafir. Allah Ta'ala sebut di sini perumpamaan dua fariq, dua pasukan. Fariq ni ada dua kumpulan. Fariq, dia asal perkataan fariq ni daripada faraqa, berbeza. Kita jumpa perkataan furqan. Furqan tu maknanya Al-Quran yang bersifat membezakan, menjelaskan perbezaan dengan jelas antara kufur, antara hak dan batil. Jadi fariq ni pasukan. Pasukan ni, satu pasukan ni dia tak sama dengan pasukan satu lagi, jelas. Maknanya orang beriman jelas sifat-sifat, ciri-ciri dia, sifat yang sama sekali berbeza dengan pasukan kafir. Sepak bola lah, bola. Tak, bola. Dia kalau pasukan ni, jersey utama dia warna kuning. Tak. Bila dia berhadapan dengan pasukan satu lagi warna kuning juga, dia kena tukar jersey tu. Jersey. Kena tukar jersey lain. Kena pakai warna biru. Jadi itu panggil fariq. Jadi fariq ni dua kumpulan yang mempunyai ciri masing-masing yang berbeza. Maknanya Allah Ta'ala nak jelaskan di sini, memang tak akan sama. Antara ahli syurga dengan ahli neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Itu kita dengar dalam surah Hasyar. Jadi dua pasukan ni merujuk kepada ayat-ayat sebelum pada ni. Ayat-ayat sebelum pada ni, yang ni orang kafir, satu lagi orang-orang beriman. Yang mana orang kafir sebagai pasukan yang pertama tu seperti orang yang buta dan pekak. Wal basir was sami', orang yang celak dan melihat. Jadi ni merujuk kepada dua pasukan. Jadi pasukan Islam mukmin dia dua sifat terakhir, pasukan kafir a'ma wal asam. Perihal mana ni? Orang mukmin yang ada iman, ada amal, dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat sebelum padanya tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa akhbatu. Mereka tunduk. Mereka tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tunjuk sini ayat Untuk kita lebih jelas tentang permisalan ini, kita kena tengok daripada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ayat 14 ni menceritakan kepada kita bahawa orang kafir bila diajak kepada ayat-ayat Allah, bila disuruh mereka itu supaya beriman dan beramal, mereka tidak mahu mendengar. Mereka tidak mahu mendengar. Sebab apa? Sebab mereka nak pada dunia. Bila mana mereka nak dunia saja, maka di akhirat mereka kosong, tidak dapat apa-apa. Tidak ada habuan di akhirat, mereka api neraka sahaja. Lepas tu segala amal baik yang mereka buat hangus. Sia-sia, tak ada. Kemudian bila sapa kepada orang pasukan beriman ni, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim. 3. Dalam ayat yang ke-23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta tunduk patuh. Ikhbar. Dipanggil perkataan ikhbar. Tunduk patuh taat kepada Allah Ta'ala. Mereka itulah
penghuni syurga, hum fiha khalidun, kekal, tak keluar-keluar. Sebab itu adalah milik mereka yang penuh diberikan kepada mereka. Maka marilah ayat 24, masalul fariqaini kal a'ma. Jadi dua pasukan tu makna dua pasukan yang beriman dan yang kafir. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang ke-14, fa illam yastajibu, kalau mereka tu tak sedengar. Jadi tak sedengar tu maknanya mereka tak pasal telinga. Mereka ada telinga tapi mereka tak guna telinga mereka untuk mendengar kebenaran. Tak guna telinga untuk dengar wahyu dan tidak buka mata untuk tengok dalil-dalil tauhid. Kita belajar tafsir ni dia ada dua kan, dalil-dalil untuk kita kukuhkan iman kita, untuk manusia tu kembali kepada tauhid. Satu dia panggil dalil akli, dalil yang ada di sekeliling. Orang panggil ayat manzurah, maknanya ni kena tengok. Allazina wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir, tafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Satu lagi ayat-ayat Al-Quran. Hak ni kena dengar. Ayat Quran kena dengar, ayat-ayat bukti tauhid di alam semesta ni kena tengok. Kena tengok. Jadi hak kena tengok tu dalil akli. Hak kita kena dengar ni dia panggil dalil nakli. Jadi manusia kena guna dua-dua, mata dan juga telinga untuk mendengar. Kalau tak guna, dia panggil buta juga. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hak mana tak saya beriman itu sebenarnya dia tidak buta mata tetapi buta hati. Tidak keras. Sebab kalau dia hati itu cerah, dia akan buka mata untuk tengok kebesaran Allah Ta'ala, dia akan pasang telinga untuk mendengar nasihat daripada wahyu. Itu perbandingan. Jadi kesimpulan perbandingan di sini, orang kafir dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya panca indera, akal, kurnian Allah SWT untuk melihat bukti-bukti tauhid. Berbeza dengan orang beriman yang berada di atas hidayah dan keyakinan, cerah mata hati mereka sebab mereka menggunakan sebaik-baiknya akal fikiran, panca indera, sentiasa melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu permisalan yang ke-14. Kemudian sebelum kita berpindah, wujud tu afala tazakkarun. Itulah afala tazakkarun, maknanya maksud daripada dibuat perumpamaan ini supaya manusia tazakkur, belajar, beringat semua. Maknanya kita sebagai orang beriman ni adalah hidup mata, hidup telinga, hidup hati kita, supaya kita dapat basirah, supaya kita sentiasa dalam petunjuk, dalam hidayah, dalam keyakinan. Kemudian perumpamaan labah-labah dalam surah Al-Ankabut. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung adalah seperti laba-laba yang membuat sarang. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput adalah sarang laba-laba kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Jadi di sini Allah SWT nak nyatakan bahawa orang yang melakukan perbuatan syirik, ia menganggap selain daripada Allah Ta'ala ni layak juga untuk diabdikan diri, dipuja, diseru, minta hajat, sempurna hajat apa semua tu, mereka salah. Mereka bergantung kepada sesuatu yang lemah, yang rapuh. Sebab apa? Hanya yang dapat memberi pertolongan kepada manusia yang menyempurnakan hajat manusia hanyalah Allah SWT. Jadi Allah SWT angkat perumpamaan di sini. Allah Ta'ala ambil laba-laba. Laba-laba ia buat rumah.
Syarat. Jadi mengikut ayat ni, orang yang syirik adalah orang yang lemah. Sebab apa? Sebab sama-sama makhluk. Jadi Ibnul Qayyim mengemukakan dalil daripada surah Maryam tentang orang yang nak cari kemuliaan dengan cara bergantung kepada syirik ni, mereka akan mendapat kehinaan. Wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum 'izza. Mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan supaya mereka sembah itu menjadi penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka. Itu syubhat mereka. Alasan mereka. Sebab dia kira masing-masing daripada berhala ni mempunyai kuasa untuk menyempurnakan hajat mereka dengan cepat. Teori orang syirik ni, dia kata mudah kita beli kereta Toyota. Kalau kita beli dengan kilat, lambat siapa? Kita orang biasa ni tak boleh beli kilat, kena beli melalui hedging. Jadi dia kias lagu mana? Kita orang hamba biasa ni, jauh dengan Allah Ta'ala, banyak dosa ni, kita kena guna wali. Kita kena minta dengan orang yang mati dah. Tuan kubur tu. Tuan kubur tu akan sapa hajat kita kepada Allah Ta'ala. Dia buat hedging lagu tu. Ni betul ni. Siap dengan ejen Toyota tu betul kata-kata ada seorang Habib Nasyid dulu tu. Jadi dia buat, dia kata kalau kita minta direct dengan Allah Ta'ala ni macam kita beli kereta Toyota di kilat. Kita siapa dia? Orang boleh beli kereta Toyota di kilat ni dia kena ejen. Kita pelanggan biasa tak boleh. Jadi dia kata kita ni macamlah seperti orang biasa nak minta direct yang Allah Ta'ala tak boleh, maka kita kena tawassul dengan orang mati, minta orang mati cepat. Tu syubhat. Dia ada hujah. Tapi hujah itulah syubhat. Itu adalah hujah yang rapuh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata dah, minta direct. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aku ni dekat. Jauh. Ia rasa jauh tu kita lah. Sebab kita sendiri kata kita jauh dengan Allah. Kita dekat dah. Tu orang-orang yang syirik ni, dia hanya mempunyai hujah-hujah yang rapuh. Hal lain tu lebih kurang je. Ibnul Qayyim dia tambah hujah lagi berkenaan dengan perkara ni. Tetapi yang kita nak di sini amsal tu lah. Mengapa diangkat laba-laba? Jadi maksud daripada amsal ini iaitu untuk membatalkan akidah syirik. Orang yang bergantung selain daripada Allah Ta'ala, ibarat dia bergantung dengan sesuatu yang rapuh seperti sarang laba-laba, tidak dapat menyelamat. Cuma di sini di muka surat 17 bawah sekali itu, bagaimana Allah menafikan daripada mereka pengetahuan tentang hal itu dengan berfirman, kalaulah mereka orang yang berpengetahuan. Dapat. Jadi jawapan yang diberikan oleh Ibnul Qayyim di sini, yang beza lagu mana? Kalau hal lain, afala tazakkarun, di qaumi yatafakkarun ni, kalaulah mereka tahu. Kalaulah mereka tahu tu apa? Mengapa ditutup dengan kalaulah mereka kalaulah mereka itu mengetahui. Orang-orang yang berpengetahuan. Jadi jawapannya Allah tidak menafikan pengetahuan mereka tentang kelemahan sarang laba-laba. Sebaliknya Allah menafikan bahawa mereka tahu tindakan mereka mengambil pelindung selain daripada Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarangnya. Sekiranya golongan tersebut, golongan musyrik, mengetahui hakikat sebenar bahawa syirik itu lebih rapuh lebih reput daripada sarang laba-laba, tentu mereka tidak berbuat demikian. Ini pendapat Ibnul Qayyim lah. Tapi ada satu lagi pendapat. Satu lagi pendapat ni, dia tafsir ayat ni lain sikit. Dia tafsir ayat ni lain sikit.
Kata dia, sebenarnya ini Dr. Fadl Hasan Abbas. Dr. Fadl Hasan Abbas ni ahli tafsir Palestin. Dia buta. Dia buta, tapi buta dia celak mata hati. Dan dia ada kitab tafsir dia, 5 jilid. Kitab tafsir dia 5 jilid. Lepas tu dia ada kitab banyaklah berkenaan dengan seni keindahan bahasa Arab. Dia ada cerita kisah ke apa? Kisah nabi-nabi. Qasas al-qasas min al-Quran ataupun qasasul Quran, gitulah tajuk dia. Dan banyak benda-benda yang kita baca tu nengu dan kita kena anggap. Nengu mata patut kena anggap. Jadi kita boleh sebut di sini kata Dr. Fadl Hasan Abbas ni, dia kata kalau kita perhati ayat-ayat berkenaan dengan amsal ni, Allah Taala sudahi dengan la'allahum yatafakkarun. Maknanya kena guna fikir. Kena guna fikiran, kena tafakkur, la'allahum yatazakkarun. Afala tazakkarun, supaya kita ingat. Tetapi untuk Al-Ankabut ni kata dia Allah SWT tutup. Satu, laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Kalau mereka tahu. Kemudian lepas daripada tu, ni ayat 41 dah. Allah Taala kata pada ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Tu ayat 43. Demikianlah kami membuat perumpamaan untuk manusia dan tidak dapat berfikir dengannya itu melainkan al-alimun, orang yang berilmu. Orang yang berilmu di sini dia mari dalam bentuk isim. Orang yang berilmu. Adapun ayat sebelum pada ni mari dalam bentuk kata kerja, yatafakkarun, yazakkarun. Maknanya perlu pada perbuatan. Jadi perbuatan dengan pembuat ni dia ada beza. Macam contohlah, dia sekali masak sedap jadi. Sekali masak tu kebetulan dia tengok YouTube tu memang tepat. Jadi dia pun terabuat jadi. Tapi kita panggil tukang masak ke? Tidak. Tukang masak ni dia expert. Bidang dia hari-hari, itu bidang dia. Sehingga dia hebat dalam masak ni, kalau sekali tak jadi, dia kata ada tu hari dia tak kena. Hari mood dia tak molek. Maknanya backup juga. Apa yang kita nak sebut di sini, kata Dr. Fadl, Allah SWT menyebut berkenaan dengan amsal-amsal lain, liqaumi yatafakkarun, supaya manusia berfikir. Maknanya dalam bab ni manusia berfikir sedikit, sudah nampak dah. Tak molek. Ataupun manusia berfikir sedikit, dia sudah nampak dah. Benda tu molek ke, benda tu tak molek ke, dengan sedikit berfikir. Dengan sedikit merenung, dia boleh dapat pelajaran dah. Tetapi untuk Baitul Ankabut ni, dia kena berfikir dengan mendalam. Sebab Ankabut ni, kena tengok. Ankabut tu, rumah dia bukan rumah sara labah-labah tu. Rumah kehidupan. Kata dia, diguna bait. Sebab kalau kata hak sara dia tu, itu orang Arab panggil syabakah. Syabakah, jaringan. Ataupun khayt. Khayt dia apa? Benar dia. Tapi Allah Ta'ala guna bait, rumah. Mana apa? Rumah ni, mana dia mestilah ada tempat tinggal dan ada penghuni tu, suami isteri. Jadi, Allah Ta'ala guna al-alimun, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dia kena orang alim juga, orang ilmu dalam bab serangga. Yang mana kata Dr. Fadl, labah-labah ni, dia akhirnya membunuh pasangan dia. Maknanya hak jantan tu akhirnya akan dibunuh oleh hak betina. Hak buat sara betina. Hak bunuh pasangan pun betina juga. Itu sifat laba-laba. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, dia anggap benda-benda yang dia jadikan sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala ni dapat memberi manfaat
pertolongan pada dia, tetapi di akhirat semua berlepas diri, semua akan menjadi saksi terhadap perbuatan jahat mereka. Akan memudaratkan mereka. Orang kafir dia sembah berhala, dia sembah batu. Walaupun dia sembah batu, tapi sebenarnya dia menganggap pada batu tu turun roh yang dapat tolong dia. Tapi bila di akhirat, batu tu sendiri akan membakarnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala akan jadi batu bahan api neraka. Itu dalam surah Al-Anbiya. Maknanya berhala mereka sembah, mereka anggap dapat memberi syafaat menolong mereka di akhir, akhirnya benda tu membakar mereka sendiri, membunuh mereka tu sendiri, menyiksa mereka tu sendiri. Macamlah laba-laba ni, walaupun dia, maknanya hak jantan tadi dah memberikan anak-anak, telur-telur untuk betina, tapi hak betina tu akhirnya membunuh dia. Jadi baik di situ maknanya rumah diharapkan dapat melahirkan zuriat dah untuk kebaikan bersama, akhirnya hak betina tu membunuh laba-laba jantan. Itu sebab itulah Allah Ta'ala tutup dengan ayat ni al-alimun. Bab ni kena tanya saintis, kata dia. Hak ni kita tak boleh main tengok gitu dah. Sebab hak ni dia kena kaji dengan mendalam alam serangga ataupun alam laba-laba secara khususnya. Jadi kadang-kadang kita hanya nampak memanglah sehari tu burung tembar, burung tepuh pun memang dia akan koyak. Tapi bagi laba-laba itu cukup dah, kukuh dah sehari tu. Sebab apa? Sebab dia buat tu dia nak makanan dia, nak tahan lalak, nyamuk apa semua, serangga-serangga ni, patut makanan dia. Maknanya kukuh juga tu jaringan dia tu. Tapi hak yang dimaksudkan dengan lebih tepat adalah bait rumah. Dia ada pasangan, dia ada zuriat. Tapi oleh kerana dia sudah dapat zuriat, dia bunuh. Dia bunuh pasangan dia. Itu dalam surah Al-Ankabut. Kemudian kita pergi pada permisalan yang berikut, Fata Morgana dan lapisan gelap dalam surah An-Nur. Ini masih lagi berkenaan golongan kafir. Golongan kafir yang mana Allah SWT nak sebut kepada kita di sini, golongan kafir ni bila mana mereka tinggal ayat-ayat Allah Ta'ala yang jelas, maka mereka sebenarnya berpegang dengan benda yang waham, benda sangka, benda yang tidak pasti. Maka sebab itulah diangkat kepada kita di sini perumpamaan itu tentang apa? Fata Morgana. Fata Morgana ni ke apa? Riak-riak itulah di atas jalan raya tu, ataupun di padang pasir ketika panas matahari terik tu. Jadi daripada jauh tu nampak macam air, tapi bila pergi dekat tak ada pun. Memang tak akan sapa tempat tu, tempat yang dikatakan ada air. Jadi itu gambaran kepada orang kafir ni, dia waham. Dia duduk dalam waham sangka. Sedangkan Allah Ta'ala nak supaya orang beriman ni hidup di atas kebenaran, di atas wahyu yang jelas. Semua ada hujah, semua ada bukti. Kemudian salah satu daripada caralah untuk kita tadabbur, untuk kita memahami dengan mendalam ayat-ayat Amsal ni, kita sebut tadi, kita kena perhatikan elemen-elemen yang ada tu, unsur-unsur yang Allah Ta'ala angkat dalam apa? Dalam ayat Amsal. Laba-laba, apa sifat dia, orang buta, orang celak, air sebagai sumber kehidupan, air itu sebagai apa?
sebagai penyuci, dah. Api sebagai penyuci, api yang membawa cahaya, api yang dapat memberi cahaya, memberi kepanasan kepada manusia. Itu kita perhati unsur-unsur yang ada dalam ayat Amsal. Kita juga sebut tadi, kita untuk memahami dengan detail Amsal ni, kita kena tengok ayat sebelum, ayat selepas. Kalau sebelum kita tengok ayat 39 surah An-Nur ni, kita kena tengok sebelum dia, selepas dia. Sebelum daripada ayat ni, dia ada ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Ayat yang masyhurlah kepada kita. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Kita kena tengok ayat sebelum, ayat selepas. Dan perkara yang ketiga kita kena perhati, iaitu kita kena tengok keseluruhan surah. Dia panggil maqasid surah. Surah tu gapo sebenar? Tujuan surah tu gapo? Surah tu mari, dia mesti ada satu tema, ada satu tajuk, ada satu kesatuan makna. Jadi kita kena tengok. Jadi kalau kita ambil surah An-Nur ni, Allah SWT antara maksud yang boleh kita kaji tentang surah Nur ni, Allah Ta'ala nak menjelaskan ayat. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinah. Ayatin bayyinah. Dan sebelum pada surah ni, sebelum daripada ayat ni, dia ada satu ayat. Kalau ayat yang pertama, ayatin bayyinat. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-34, sebelum daripada ayat Allahu nurus samawati wal ardh, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa masala. Ada tu wa masala. Jadi apa yang boleh kita buat kesimpulan di sini, surah ni Allah SWT nak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ayat-ayat dia. Antara caranya dengan mengemukakan masal, perbandingan. Supaya manusia dalam kehidupan ni jelas dalam hidup dia. Dia tidak meraba-raba. Sebab itulah surah ni dinamakan sebagai surah Nur. Jelasnya panduan untuk manusia hidup, seperti mana jelasnya cahaya tu yang ada dalam bilik, kita boleh baca. Kita boleh baca. Sebab kita baca tu huruf-huruf yang halus. Jadi Allah Ta'ala nak daripada kehidupan kita ni supaya kita jelas. Jelas halal haram. Jelas antara adab dan biadab, dan banyak lagi lah. Antara hak dan batil. Antara dosa dan pahala. Antara benda-benda yang dapat mengukuhkan masyarakat dan benda-benda yang menyebabkan runtuh masyarakat. Sebab itulah kalau tema lain berkenaan dengan surah An-Nur ni, iaitu Allah SWT nak suruh kita bina benteng-benteng yang dapat jaga maruah. Maruah kehidupan kita. Sebab itulah awal-awal lagi berkenaan dengan zina, surah An-Nur. Supaya kita ada sepadan yang jelas. Jadi dalam perumpamaan ini Allah SWT menyebut kepada kita, wallazina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Itu yang pertama. Dan orang-orang yang kafir pula, amal mereka adalah umpama riak panas di tengah rata yang disangkakannya air oleh orang-orang yang dahaga. Maknanya berbeza dengan orang beriman. Orang beriman, mereka ni apa? Tetap mendirikan semaya, ingat pada Allah Ta'ala, menunaikan zakat, walaupun mereka sibuk berniaga. Niaga, tetap semaya. Boleh kekayaan, tak lupa untuk zakat. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka tu takut pada Allah. Walaupun mereka tak nampak Allah, tetapi mereka yakin pertemuan dengan Allah.
Dan mereka berharap pahala kurniaan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab benda tu disebutkan dengan jelas oleh Allah SWT bahawa akan ada balasan di akhirat untuk orang beriman. Adapun orang kafir ni, dia mengharapkan daripada amal kebaikan dia tu balasan yang baik. Tapi sebenarnya tak ada. Tak ada apa-apa yang nak dibalas untuk mereka itu. Lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi Allah Ta'ala gambarkan orang kafir yang bergantung dengan amal dia tanpa ada iman, tanpa mereka baiki akidah tu, macamlah seorang yang musafir yang begitu dahaga, yang berada di padang pasir. Yang mana dia melihat fata morgana ni seolah-olah seperti air. Tetapi bila dia pergi dekat, tak ada pun. Tak ada. Tak ada apa yang mereka harapkan sebagai air yang dapat menghilangkan haus mereka. Jadi Allah Ta'ala menyebut dahaga tu maknanya harapan. Harapan. Di panah yang terik harapan, maknanya dapat hilang dahaga. Maknanya orang kafir ni dia mengharapkan amal kebaikan ini Allah Ta'ala terima. Sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab tidak ada akidah yang betul. Dan syarat itu, fata morgana itu, dia ada satu elemen, iaitu sesuatu yang memperdayakan manusia. Kita nampak sebagai air, tapi tidak air. Tak ada pun. Tetapi bila dia tak dapat tu, dia penat. Air dia tak dapat. Kalau dia dapatnya bertambah dahaga, capur pula, letih. Sebab dia perlu berusaha pergi pada satu jarak yang dia sendiri pun tak tahu bila dia akan dapat air. Akhirnya dia mati kehausan. Itu golongan yang hidup atas dasar sangka. Sebab fata morgana itu mengisyaratkan kepada kita orang yang bergantung kepada waham, sangkaan. Dan dianggap itu hidayah. Mereka anggap itu betul. Tak. Itu ilmu, sebenarnya tidak. Macamlah orang yang mereka-reka ni, pengamal bid'ah dia mengikut hawa nafsu ni, mereka menganggap dengan buat lagu ni dia akan dapat pahala yang besar. Amalan baca bismillah 789 kali. Tak. Macam-macam. Harapan palsu tu. Sebab itulah mengapa orang yang mereka hadis maudhu' ni balasan tu berat. Sebab mereka memberi harapan palsu kepada manusia. Kalau Nabi tak kata pun dia kata. Lepas tu dia menjanjikan pahala. Sedangkan benda tak betul. Maknanya dia satu kesalahan hak jelasnya letak atas nama Nabi, waktu menipu tu jelas dah. Kemudian kepada pengikut-pengikut ni dia memberi harapan palsu, tak ada pun yang dijanjikan Allah Ta'ala sedemikian rupa. Sebab hak dia janji tu berat. Pahala ibadat Nabi Ibrahim. Macam-macam lah. Orang panggil unsur mujazafah. Melampau-lampau dalam menjanjikan pahala. Sebab itulah kena beringat. Macam apa tu? Zikir yang memenatkan malaikat. Malaikat penat ni. Padahal malaikat ni, dia tak makan, tak minum, tak tidur, penat mana je. Dia tak jemu dengan tugas dia. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, ada menyebut malaikat ni memang tak jemu, tak letih. Tiba-tiba kita kata ada satu zikir, kalau kita baca ni malaikat penat jadi. Itu benda yang bercanggah dengan hadis Nabi. Jadi bui amal tu untuk orang amal, sedangkan benda tu tidak pernah. Nabi kata itu memberi harapan palsu. Maknanya mereka memberi waham, memberi sangkaan, memberi harapan yang tidak pasti kepada pengikut. Kemudian hakikat ni Allah SWT sebut dalam surah Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi hak kosong mereka pergi tu rupa-rupanya tetap kosong.
Dan bila mereka pergi tu dah tak ada. Tak ada. Lam yajidhu syai'an. Tak ada. Itu menggambarkan satu lagi kehampaan. Kecewa. Dia ditipu. Ibnul Qayyim ada sebut di sini bawah tu muka surat 21, keadaan mereka menjadi lebih dahaga berbanding sebelumnya. Tadi tak apa dahaga. Tapi tak apalah, hilang. Dia pun pergi tu nak sapa tu jauh. Tiba-tiba tak ada. Kalau adanya hukuman dari Allah. Jadi bila Allah Ta'ala balas dengan setimpal segala kekufuran dia, segala syirik dia. Kemudian hadis tu rasa boleh baca sendirilah. Kemudian muka surat 23 tu, saat dia amat memerlukan amalannya. Itu ditunjukkan kepada perkataan zama'an. Begitu dahaga. Perkataan zama'an itu bermaksud saat dia amat memerlukan amalnya. Tu diangkat di sini. Allah Ta'ala sebut orang yang dahaga. Sebenarnya kita naik kereta pun kita nampak, tapi kita tak dahaga dah. Kita tak dahaga, kita nampak Fata Morgana tu ada air dah. Kita kata banjir berkali depan dah. Kita nampak ada air, sebenarnya tak ada. Tapi keadaan yang kita nampak tu, kita tidaklah dalam keadaan yang dahaga. Tapi di sini Allah Ta'ala gambarkan orang yang nampak tu dalam keadaan dia dahaga, dalam keadaan dia berhajat. Jadi di sini saat dia memerlukan amal ibadat, pahala di akhirat, tetapi bila mana dia mati dalam keadaan syirik, maka tak berguna sedikit pun. Tidak dapat menolong dia. Jadi dia terpedaya dengan sangkaannya. Kemudian kategori kedua, ini merujuk kepada ayat yang ke-40. Kita tak baca lagi ayat 40 tu dah. Kategori kedua ni, au ka zulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Golongan yang diumpamakan dengan gelap gelita yang berlapis-lapis. Mereka adalah orang yang mengenali kebenaran dan petunjuk tetapi melebihkan kegelapan dan kebatilan. Mereka dapat hidayah. Dengar semua Al-Quran, dengar semua nasihat-nasihat daripada orang, tetapi mereka tidak keluar daripada kegelapan tadi. Mereka dengar orang mengajar, orang menyampaikan ilmu. Tetapi mereka tidak ambil ilmu tadi, tidak mempedulikan ilmu tu. Jadi beberapa lapisan kegelapan ni, kata Ibnul Qayyim, kegelapan tabiat dia. Maknanya benda semula jadi. Kalau kata malah dia lah. Kalau kata nafsu dia, kejahilan dia, tu. Jadi disebabkan mereka ni tidak mahu mengambil petunjuk Allah, mereka tidak mahu mengubah tabiat mereka, hawa nafsu mereka, dan tidak mahu keluar daripada kejahilan. Mereka ni seperti orang yang terperangkap dalam lautan yang dalam. Lautan itu ditutup oleh ombak. Di atasnya ada satu ombak lagi, dan di atasnya ada awan yang gelap. Memang gelap sungguh dia berada. Kalau orang ngaji ocean ke apa, ilmu tentang laut ni, memang laut ni gelap. Orang hak nyelam tu, dia tak nampak pun tangan dia depan. Bila mana dia pergi pada satu tahap kedalaman tu, pada tempat-tempat yang tertentu. Dia ada satu bahagian dalam pengajian tafsir ni dipanggil Ijazul Quran. Yang ni perumpamaan yang Allah SWT sebut sebagai bandingan untuk menyatakan benda yang bersifat akidah ni. Benda yang dijadikan sebagai pembandingan itu adalah benda yang nyata, konkret.
benda yang benar-benar menepati kenyataan, fakta. Fakta. Maknanya nak sebut di sini orang yang tidak mahu menerima hidayah, sebenarnya dia berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tak. Jadi kegelapan yang berlapis-lapis, nafsu dia, jahil dia, tabiat dia tu, itu mana berlapis-lapis kegelapan. Samalah seperti hakikat kegelapan dalam laut. Jadi hakikat kegelapan dalam laut itu adalah satu fakta. Jadi sambil Allah SWT menyebut kepada kita perumpamaan untuk menegur manusia ni, Allah SWT menyebut fakta sains. Sebab itulah dalam soalan cikgu Nasir tanya tu, an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi orang saintis kata atas nyamuk tu ada benda. Atas nyamuk. Jadi Allah Ta'ala tak malu nak buat perumpamaan dengan nyamuk dan sesuatu yang ada di atasnya. Yang ada dua tafsiran. Sesuatu yang lebih besar daripada nyamuk pun Allah Ta'ala boleh buat perumpamaan. Sesuatu yang kecil daripada nyamuk pun boleh juga Allah Ta'ala nak buat perumpamaan. Begitu juga apa yang ada atas nyamuk tu. Bahagian tubuh dia tu. Jadi itu satu fakta lah. Jadi benda-benda yang Allah SWT nak jadikan sebagai perumpamaan ni, benda tu adalah fakta. Jadi tak kisahlah benda tu bersifat remeh ke bersifat besar, bersifat penting macam air, bersifat remeh seperti lalat, laba-laba, seperti nyamuk. Hal pentingnya nak menegur kesilapan manusia, kejahilan manusia. Itu hal pentingnya. Bukan soal benda hak kita buat sebagai perumpamaan, tapi yang pentingnya mesej ataupun ibrah, pengajaran yang ada dalam amsal itu. Jadi tak kisahlah nak buat perumpamaan dengan gapo pun. Bagi Allah Ta'ala tidak ada masalah untuk dia buat perumpamaan dengan apa-apa makhluk dia, sebab itu makhluk dia. Dan makhluk dia tu benda yang manusia dapat lihat, dapat perhati. Benda yang Allah Ta'ala jadikan sebagai amsal ini adalah sesuatu yang realiti, dan manusia selalu berinteraksi, ada pengalaman manusia dengan benda tersebut. Jadi kata Ibnul Qayyim muka surat 24, dua perumpamaan ini, iaitu fata morgana yang disangka sebagai sumber kehidupan, yakni air yang dapat meneruskan hidup, dan kegelapan yang bercanggah dengan cahaya. Maknanya satu keadaan manusia ni nak kepada air, tapi salah tanggapan. Tak kena tepat dia cari air. Tengah pada pasir mana ada air, dia kena pergi kepada lembah, pergi di oasis bahawa ada air. Tak, di pada pasir tak ada. Mana dia salah cari sesuatu yang dapat menolong dia. Satu lagi, kegelapan yang bertentangan dengan cahaya. Mana dia duduk dalam kegelapan tadi, dia anggap dia betul. Orang salah. Orang jahiliah, orang musyrik ni, dia sentiasa menganggap Nabi salah. Kita betul. Kalau kita salah, Tuhan lama dah hukum kita, kata dia. Kalau Allah Ta'ala nak, boleh kita kalau Allah Ta'ala nak, kita tidak akan dapat mensyirikkan dia. Semua hujah-hujah orang kafir ni, dia kata kalau Allah Ta'ala nak, kita tidak akan dapat menyembah berhala. Kita tak maknanya kalau Allah Ta'ala tak suka perbuatan syirik ni, bila kita nak syirik dia, kita nak sembah berhala, jadi kerah kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak kenal perbuatan syirik. Dia hujah lagu tu. Jadi kita boleh sembah juga berhala ni, tak kerah belakang kita, tak jatuh golek kita ni. Maknanya itu Allah Ta'ala izinkan, benarkan. Dia salah faham kehendak Allah. Sedangkan manusia menggerakkan tubuh badan dia ni, itu adalah dia diberi pilihan. Jadi dia selalu menganggap dia betul. Sedangkan dia dalam kejahilan, dia dalam syubhat. Jadi
Kegelapan yang bercanggah dengan cahaya ada persamaan dengan dua perumpamaan tentang air dan api yang dibuat oleh Allah Ta'ala terhadap golongan munafik dan mukmin. Di awal di surah Baqarah tu. Keduanya berkaitan dengan air dan api. Ini pun jalan juga. Cuma di sini bukan air itu sendiri tetapi yang dianggap sebagai air. Daripada kedua-dua perumpamaan itu Allah menjadikan kehidupan dan cahaya sebagai bahagian bagi golongan mukmin. Maknanya orang mukmin ada padanya itu kehidupan, ada pada orang mukmin itu air. Yang ni adanya wahyu yang dapat mengatur kehidupan mereka, dan ada cahaya yang dapat mengeluarkan mereka itu daripada kesesatan. Adapun bagi golongan munafik, bahagian mereka ialah kalau mereka dapat hanyalah kegelapan. Dan kegelapan itu dia lawan pada cahaya, dan juga dia mendapat kematian yang bercanggah dengan kehidupan. Begitu juga golongan kafir, mereka menganggap fata morgana sebagai air. Sebenarnya itu adalah keadaan mata mereka yang tertipu. Begitu juga bila dia buat perumpamaan orang kafir ni, kalau berasaskan kepada api, mereka tidak mahu mendapatkan cahaya daripada api, tetapi mereka lebih selesa dalam kegelapan. Sedangkan mari wahyu tadi, mari Al-Quran, yang diibaratkan sebagai cahaya untuk menyuluh kehidupan manusia, tapi dia tetap nak duduk dalam kejahilan, kegelapan. Jadi semua ni merujuk kepada sikap menolak, sikap i'rab, sikap berpaling. Manusia merasa cukup dengan apa yang ada, dan mereka tidak mahu kepada wahyu Allah. Mereka tidak mahu petunjuk hidayat daripada Allah. Mereka lebih suka dalam kejahilan, dan mereka sentiasa menganggap mereka ni betul, baik. Kemudian muka surat 25, perenggan terakhir itu, sementara itu perumpamaan kedua, yakni kegelapan yang berlapis-lapis pula merujuk pada orang yang mencintai kesesatan lebih daripada hidayah, melebihkan kebatilan berbanding kebenaran, serta buta daripada kebenaran, padahal jelas dia dapat melihat. Jadi di situ tiga. Zulumat tu isyarat kepada dia suka pada benda sesat, dia suka kepada kebatilan, dan dia membiarkan diri mereka tu buta. Jadi kalau kita tengok ayat ni, iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Pada kegelapan malam tu, bila dia angkat tangan dia tu, tak nampak pun tangan. Malam ke apa? Nabi baca dah ayat Quran pada Abu Jahal, dia dengar dah, tapi gitu kata, sekat malam ni jangan mari pada ni. Kalau kita baca dalam An-Naba'ul Azim tu, keindahan bahasa Al-Quran tu, sehingga Abu Jahal dengan Mughirah ni, Al-Walid bin Mughirah ni, curi dengar, nak pergi dengar juga Quran yang Nabi baca ni. Sebab ada unsur yang menarik. Jadi hari hak Walid pergi, dia berigak dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata, kali ni lepas ni jangan buat. Maknanya mereka ni memang nak dengar Al-Quran. Bukan mereka tak dengar Al-Quran sebab Nabi mari baca ayat Quran, dengar semua, cuma gitulah. Bila mereka tak sih, mereka tolak. Jadi ilmu tu memang sampai kepada mereka. Maklumat sudah jelas kepada mereka, tetapi mereka buat-buat tak nampak. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Jadi siapa-siapa yang tak sih kepada cahaya daripada Allah Ta'ala ni, memang dia tidak akan dapat. Maknanya Allah Ta'ala telah tetapkan, siapa yang nak cahaya kena ikut kaedah, siapa nak hidayat kena ikut kaedah. Supaya kita ada laku. Kalau kita tak petik suih dia, tak nyala. Lepas tu kita nak buka ke tak sih, atas pilihan kita. Kita nak tidur dalam cerah boleh, kita nak tidur dalam gelap pun boleh.
Nak baca kendak-kendak dalam gelap pun boleh, buat juga pun boleh. Atas kita. Tapi orang yang dah. Bukalah kalau baca petang tu. Kalau nak jaga mata. Nak mata molek. Dah. Buka. Jadi dia tak save. Dah. Lama-lama punah mata. Maknanya Allah Ta'ala telah beritahu pada kita, aku telah hantar Nabi. Aku telah turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran tu dengan jelas-jelasnya disebutkan kepada manusia persoalan hidayah, persoalan kebenaran. Tetapi oleh kerana dia tu sendiri pilih untuk tidak beriman, untuk tidak mendengar nasihat, tak boleh nak apa dah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala memberi peringatan di sini, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Jadi cahaya tu daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang tidak mahu mengikut ketetapan Allah Ta'ala dalam cara nak mendapat cahaya ni, dia buat cara dia, memang dia tidak akan dapat. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak beri kepadanya itu cahaya. Kemudian ayat 26, panjang ni. Boleh berhenti tu dah. Dia tadi gas nyala lain pula mari gas. Tahu apa nak itu dah nyala. Tadi gas nyala. Ayat 26 ni dia kaitan, dia ayat sebelum daripada muka surat 26 ni, ayat 38 ni dia sebelum daripada ayat tadi. Sebelum ayat 39. Allahu nurus samawati wal ard. Ini permisalan yang unik benar ni. Banyak perkara ni. Sebab setiap daripada kalimah-kalimah yang disebutkan oleh Allah SWT ni, dia mendalam maksud dia. Seperti mana ayat-ayat yang lain lah. Hari ni nampak gaya kita minggu depan. InsyaAllah minggu depan lah. Jadi setakat tu saja perbincangan kita pada sesi yang pertama pada hari ini. Kita telah menyentuh beberapa permisalan yang menjadi satu benda yang dapat mengetuk pintu hati kita, yang mana Allah SWT nak memberitahu kepada kita pentingnya petunjuk daripada dia, petunjuk hidayah. Mana nak menyatakan kepada kita bahawa daripada pemisalan-pemisalan ini, betapa kita ni perlu kepada petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Yang mana akibat buruk daripada orang yang tolak, tidak mahu menerima Al-Quran ni, dia seperti orang yang mencari air di tempat yang tidak betul, bukan tempat yang sepatutnya, di mana dia menyangka itu air, sebenarnya itu hanyalah kebinasaannya. Makin bertambah dahaganya itu, dan dia akan mati dalam keadaan kehampaan. Jadi Allah SWT nak supaya kita ni mati bertemu dengan dia tu dalam keadaan jelas kita mendapat hidayah. Dengan kita mati ni dengan penuh persediaan, dan kita mengharapkan ada pembalasan baik yang sempurna di sisi Allah SWT. Jadi setakat tu saja daurah kita pada minggu ni. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang tu daripada kelemahan diri saya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.